Ulasan Apek Cina. Lama tak jumpa, ada rindu sama Apek? Dan Apek akan mengulaskan beberapa isu terkumpul kebelakangan PKP ini. Isu yang pertama mengenai kes Lisa Christina dan Nurul Hidayah Ahmad Zahimidi dan kenapa hukuman mereka berbeza walaupun melanggar PKP. Kes yang dua tu bukan ulasan, keluhan dan sindiran sikit mengenai perbuatan dan juga kenyataan-kenyataan daripada ahli-ahli politik sewaktu PKP. Dan nombor tiga, iaitu kes orang memandu kereta bawa dalam keadaan mabuk dan melanggar sampai orang mati. Ulasan yang pertama, dia macam ini. Saudari Lisa Christina adalah seorang ibu tunggal dan telah dipenjarakan 8 hari dan juga didenda RM1,000 kerana langgar perintah kawalan pergerakan. Manakala anak Datuk Seri Ahmad Zahimidi, Nurul Hidayah hanya didendakan RM800 sahaja, tiada penjara. So ramai orang kata ini tidak adil. Ramai orang kata bahawa dia tidak adil sebab Nurul Hidayah ni anak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO. Saya baca dua-dua kisah dan beginilah ulasan Apek Cina. Dalam mata anda, langgar PKP ini macamlah satu perkara saja. Itu tanggapan yang salah. Okey, saya bagi contoh. Abing menumbuk asing, mutu menumbuk raja. Tetapi abing hanya didenda RM100 manakala mutu dipenjarakan 2 tahun. Macam tak adil kan? Macam abing ada kena siapa-siapa dalam kerajaan boleh bela dia kan? Jangan cepat buat tanggapan. Sabar dulu. Kita tengok kes. Walaupun dua-dua didakwa bawa kanun keseksaan, tetapi fakta dia berlainan. Abing hanya menumbuk dengan kuasa yang lemah atas paha abing asing, Tapi mutu menumbuk dengan kekuatan yang kuat sekali atas muka raja. Tentulah berlainan. So saya telah mengaji kes Lisa Christina dengan Nurul Hidayah. Dalam kes Lisa Christina ni, menurut peguam beliau yang berbahagia Datuk Rajpal Singh, beliau dituduh berhimpun dengan 3 orang warga asing di kawasan tangga kediaman. Manakala dalam kes saudari Nurul Hidayah Ahmad Zahimidi, beliau dituduh kerana bergerak ke satu tempat, iaitu pejabat menteri dan pejabat timbalan menteri tanpa kebenaran, tanpa izin. So tuduhan dia berlain, fakta dia lain, waktu dia lain. Tentulah hukuman dia berbeza, keputusan berbeza. Di sini saya ada beberapa nasihat kepada saudari Nurul Hidayah binti Ahmad Zahid Hamidi. Di negara China, tahun 2010 ada satu kes di mana seorang anak telah mabuk dan melanggar mati seorang. Apabila ditanya oleh pegawai keselamatan, beliau jual nama bapa dia. Li Kang adalah bapa saya. Wo ba shi Li Kang. Li Kang bapa dia adalah seorang timbalan ketua balai polis tempatan. Apa terjadi? Satu negara Cina huru-hara condemn bapa dia sampai bapa dia kena masuk TV station menangis memohon maaf. Saudari Nurul, kalau kamu ingin membantu bapa kamu, janganlah jual nama bapa. Saya nampak di Instagram saudari tulis binti Zahid Hamidi. Dan lepas tu saudari buat satu posting kata orang telah putar belik, kata nama salah. Sebenarnya saudari, orang kenal, orang tahu siapa nama bapa, dan orang refer Zahid tu sebagai satu macam senang rujukan. Kadang-kadang kita panggil Yang Berhormat Muhammad, kita panggil Tok Mat. Kita tak panggil Tun Dr. Mahathir, kita panggil Tok Dek sebab nama panel dia Cik Dek. So, orang tahu Zahid tu siapa, tak payahlah nak perbetulkan tu. Bapa kamu kena sekarang bukan dimiliki kamu seorang saja. Bapa kena jaga kawasan Bagan Datuk. Bapa kena jaga parti. Okey? Kalau ingin bantu bapa, janganlah buat seperti wah pasal Li Kang. Terima kasih. Ini saya bagi nasihat dengan niat yang baik. Jangan salah faham ya. Isu yang kedua, dia bukan satu ulasan, dia keluhan dan sindiran lah. Terpulang macam mana nak interpretasikan. Tapi bagi Apek ni, perbuatan-perbuatan dan kenyataan-kenyataan daripada ahli politik daripada PKP ini memang kadang-kadang menghiburkan dan kadang-kadang menyedihkan lah
So bagi Apek, sewaktu berperang dengan COVID-19, kalau kamu tiada benda yang baik nak buat untuk rakyat, baik diamkan diri saja. Saya bagi contoh, ada menteri pakai PPE. Nak letak menteri punya sign besar-besar depan macam Teletubbies. Orang netizen cakap lah, you takut orang tak tahu you ada buat kerja ke? Sekarang kalau nak buat show, bukan masa sekarang lah. Sekarang bagi orang Barisan Harapan, bantulah orang, kawallah keadaan. Janganlah tambah kerja mereka melawat beramai-ramai, langgar SOP lagi. Apa yang nak tercapai? Ada juga seorang timbalan menteri. Bukan kalau timbalan menteri mana-mana tak apa, tapi kesihatan lagi. Teladan tau. Pergi makan beramai-ramai. Sudah didenda oleh mahkamah dan sudah diamkan diri, ampunkan sajalah. Ada juga yang berhormat dari Pakatan Harapan muat naik klip video di Facebook dan mendakwa kononnya rakyat Malaysia di Singapura merempuh kawalan pihak berkuasa imigresen di Tambak Johor untuk balik ke tanah air. Sekarang bukan masa mau main politik nak tuduh kerajaan tak boleh kawal Tambak Johor ke apa. Itu memang berita palsu. Itu bukan waktu sekarang. Itu gambar tu waktu lain. So, YB jawab di mahkamah sajalah. Tak ada orang akan sokong kamu kali inilah sebab buat benda yang salah, mengelirukan rakyat. Ada juga ahli-ahli politik, mantan menteri kesihatan. Kita ni pandai sangat lah. Sebelum PKP beliau yang cakap tak perlu PKP, hanya penjarakan sosial sudah okey. Sekarang kes positif COVID sudah jatuh 2 angka kan. Rakyat sudah susah tak ada kerja. Anak-anak lapar tak ada susu nak minum. Ekonomi nak lumpuh. Ramai nak mengganggu. Kerajaan nak laksanakan PKP bersyarat. Dia pula kata kerajaan gopoh. You betul semua loh. You menang loh. Bila kerajaan kita nak buat PKP, you kata tak payah. Sekarang kerajaan nak lift, you kata gopoh. Saya yakin kalau anda masih Menteri Kesihatan lagi COVID 1 hari, YB boleh kau tim loh. Ini kita mesti sokong Pakatan Harapan. Saya nampak dan juga saya nampak ramai penyokong parti tertentu dia sindir Menteri Kesihatan Dr. Adam Bambang macam-macam, kata 500 negara lah tak buat kerja, malas, diam saja bagi KP buat semua ni. Syok kan? Bantai menteri syok kan? Yang kata 500 negara tu saya telah buat posting tu. Kadang-kadang kita letih sangat kerja, kita tersasul cakap. Okey, dia cakap 500 orang. Dia tersasul cakap 500 negara. Sampai sekarang ada orang nak cakap pasal dia lagi. Ini benda kita kena puji tau. Sebab dia kerja letih. Dia kerja apa? Dia kena koordinasikan antara MKN dengan kementerian dia. Dia kena masuk cabinet meeting. Dia berjaya convert satu MAPES punya dewan sebagai hospital sementara pusat rawatan kuarantin untuk 600 orang dalam 4 hari. Sampai media asing Jepun pun memuji. Dia diam saja. Dia bagi KP saja yang buat sidang media sebab tak nak fakta yang mengelirukan. Seorang saja bagi fakta, itu saja. Itu kita kena puji, bukan nak sindir dia malas ke, tak buat kerja ke. Dia buat kerja, you nampak dah. You tak nampak kan? Shh. Kes yang seterusnya, saya ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga arwah Korporal Safwan kerana beliau telah terkorban sewaktu menjalankan tugas dalam PKP. Beliau telah dilanggar oleh seorang pemandu dalam keadaan mabuk. Apek sebagai graduan undang-undang dan menyeru kepada pihak kerajaan untuk membuat pindaan sikit. Saya jelas sikit dalam undang-undang ni, kalau nak menyabitkan hukuman membunuh, kamu kena buktikan 2 benda, iaitu niat untuk membunuh, mens rea, dan juga perbuatan untuk membunuh, actus reus. So, saya ingin menyeru kepada kerajaan untuk memindahkan undang-undang agar pihak pendakwa raya tidak perlu membuktikan bahawa dia ada niat untuk membunuh. Sekadar membuktikan dia mabuk membawa kereta dan melanggar sampai orang mati. Jangan cas negligence ke kecuaian ke apa, cas dia dalam bunuh untuk menerima hukuman terberat di Malaysia. Ini seruan Apek Cina terhadap mereka, kepada mereka yang minum sampai mabuk dan membawa kereta.
Kalau saya ada batu dalam tangan, lebih baik kepala kamu pecah daripada orang dilanggar mati oleh kamu. Ingat!